Semai budaya perpaduan, buang mesej kebencian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Sempena Hari Wilayah Persekutuan 2024, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada seluruh warga Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menasihatkan rakyat agar menyemai budaya perpaduan dan membuang mesej berbaur kebencian dengan sikap berkasih sayang serta rahmah antara satu sama lain. Katanya ini juga selaras dengan konsep madani yang menyantuni semua dan bermuafakat dalam menjayakan agenda pembangunan di negara ini. Perdana Menteri turut mendoakan wilayah persekutuan terus maju, mampan dan sejahtera. Usaha memperkasa pembangunan pesat di wilayah persekutuan perlu seiring dengan pembangunan sosial dan ekonomi penduduk. Elemen-elemen penting diambil kira dalam setiap aspek pembangunan, merangkumi komuniti yang inklusif, perancangan dan pengurusan tanah yang mampan. Jabatan Wilayah Persekutuan melalui inisiatif program Usaha Jaya Insan ataupun PUJI komited dalam membasmi kemiskinan tegar. Selain memperkasakan warganya melalui program-program penjanaan pendapatan, pembangunan usahawan, perlindungan sosial, pendidikan dan sebagainya. Ya, memang banyak program-program itu, tetapi pertamanya yang kita nak lakukan ialah memastikan bahawa rakyat yang dalam kategori miskin tegar ataupun dalam kategori miskin bandar kita tangani, dan di antara program yang kita laksanakan hari ini seperti yang anda tengok adalah program yang kita namakan PUJI. Ini adalah sebenarnya untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah untuk memastikan kelestarian ekonomi mereka. Dr. Zaliha berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Wilayah Persekutuan dan Hari Terbuka Putrajaya 2024 di Putrajaya bertemakan Wilayah Madani Rakyat Harmoni, pencapaian dan kemajuan pesat di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya selama 5 dekad menjadi inspirasi untuk terus meningkatkan lagi pembangunan mampan di wilayah persekutuan. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sempena sambutan Hari Wilayah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menganjurkan 11 program. Program telah dianjurkan bermula Oktober tahun lepas hingga 14 Julai ini. Antaranya satu suara at 50 WP yang dianjurkan bermula Oktober lepas hingga sepanjang Februari ini, Theatrical Gemuruh 23 hingga 25 Februari, Prosperity Walk dan sambutan Tahun Baru Cina 24 Februari. Marathon Basikal at GFNY Kuala Lumpur 25 Februari serta Karnival 50 WP 2024 13 dan 14 Julai. DBKL juga telah menghiasi jalan-jalan utama di ibu negara seperti Jalan Raja Laut, Jalan Raja, Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Jalan Sultan Ismail dengan memasang 3,000 gegantung bendera wilayah persekutuan. Sebanyak 1,550 bendera wilayah persekutuan turut dipasang pada tiang lampu sekitar ibu kota. Pihak berkuasa tempatan turut mengeluarkan surat kepada pemilik bangunan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan dengan memasang bendera wilayah persekutuan dan bendera Kuala Lumpur di premis masing-masing. Ahli Jawatankuasa Masjid dan Surau disaran mempelbagaikan lagi aktiviti yang boleh menarik minat umat Islam mengimarah rumah ibadat itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata kerajaan sentiasa menyokong serta mengalu-alukan sebarang usaha sedemikian. Beliau terdahulu menghadiri program solat subuh macam Jumaat di Masjid Putrajaya yang disertai lebih 3,000 jemaah. Program diadakan sempena sambutan Hari Wilayah turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk melaksanakan projek pelebaran jalan lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang dijangka bermula pada suku kedua tahun ini.
Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, projek yang bakal dijalankan syarikat konsesi Anih Berhad itu melibatkan jajaran bermula dari Plaza Tol Gombak ke persimpangan lingkaran tengah utama Bentong. Projek merangkumi pembinaan satu lagi terowong, penambahbaikan terhadap bahu jalan selain menyediakan lampu jalan di keseluruhan jajaran untuk keselamatan dan keselesaan pengguna. Sebagai tindakan jangka pendek, beberapa pendekatan telah dan akan dilaksanakan, antaranya menjadualkan kerja pembaikan di luar waktu puncak dan melaksanakan pengasingan lorong Plaza Tol Gombak arah barat mengikut destinasi. Malaysia merekodkan lonjakan kemasukan pelancong dari China dan India pada Disember masing-masing 168,000 dan 84,000 orang. Jumlah tersebut 35% dan 65% lebih tinggi bagi pelancong dari China dan India berbanding bulan sebelumnya. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, statistik itu didorong langkah pengecualian visa pelancong dari kedua-dua negara itu yang bermula pada 1 Disember lalu. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Tahun Baharu Cina Anjuran Persatuan Penggalakan Pelancongan Inbound China Malaysia di Ibu Negara. Negeri Sembilan menyasarkan 8 juta pelancong tahun ini bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2025-2026. Pada 2018, seramai 7.6 juta orang pelancong direkodkan. Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Likun berkata, peningkatan dari sektor perhotelan dan inap desa juga turut meningkat pada tahun 2023 selepas pintu sempadan negara dibuka. So saya rasa angka 8 juta ini bukan satu angka atau sasaran yang realistik, dan kami akan lancarkan Tahun Melawat Negeri Sembilan pada 2025-2026. Ini adalah kerana Tahun Melawat Malaysia adalah 2026. Dan saya harap saya dapat membina momentum pada 2025, dan pada tahun 2026 kami akan dapatlah bekerjasama dengan begitu eratlah dengan Kerajaan Persekutuan. Bersama-sama Tahun Melawat Negeri Sembilan diadakan bersama dengan Tahun Melawat Negeri Sembilan. Pihaknya juga sentiasa komited dalam mempergiatkan industri pelancongan di Negeri Sembilan serta berharap sasaran tersebut dapat dicapai. Seorang individu berusia 39 tahun ditemukan lemas selepas terjun ke dalam sungai ketika cuba melarikan diri dalam satu serbuan polis malam tadi di Jeti Pengkalan Petah Bacok, Kelantan. Ketua Polis Daerah Bacok Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin berkata mangsa cuba melarikan diri dengan cara terjun ke dalam sungai dari bot nelayan yang dinaiki dan cuba berenang ke tebing sungai sebelum dipercayai tenggelam. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat dilaksana dengan dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bacok. Mayat mangsa berjaya ditemukan pada jarak 10 meter dari lokasi kejadian. Pengecaman mayat turut dibuat abang mangsa dan semakan rekod polis mendapati mangsa mempunyai 6 rekod kesalahan berkaitan dadah. Mayat mangsa telah dibawa ke unit forensik HRPZ2 untuk bedah siasat dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan hasil serbuan yang dijalankan, polis menahan 2 lagi suspek lain di Jeti Pengkalan Petah di bawah Seksyen 15-1-A dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya dan 2 lagi tangkapan di Jeti Kemasin mengikut Seksyen 15-1 Akta sama. Sebuah blok di Sekolah Kebangsaan Senderut di Pos Senderut, Kuala Lipis, Pahang musnah akibat kebakaran malam tadi.
Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata, walaupun bangunan itu musnah sepenuhnya, tiada mangsa terlibat. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada 10.29 malam. Bagaimanapun, perjalanan ke lokasi kejadian mengambil masa 3 jam 17 minit kerana hanya boleh diakses menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kebakaran berjaya dikawal pada 3.23 pagi sebelum operasi ditamatkan pada 4.53 pagi. Seorang warga emas kerugian RM115,000 diperdaya dengan pelaburan Bitcoin melalui platform SRX yang menjanjikan pulangan lumayan. Ketua Polis Daerah Pawdison, Superintendent Aidisha Muhammad berkata si rumah berusia awal 60-an itu terjerat dengan pelaburan selepas melihat iklan di Facebook. Mangsa berurusan dengan individu melalui aplikasi WhatsApp pada pertengahan Disember. Sejumlah 6 transaksi pemindahan wang dalam talian dibuat kepada 5 akaun berbeza antara 19 Disember sehingga 12 Januari bagi tujuan modal pelaburan menggunakan wang simpanannya. Pulangan pelaburan dimasukkan ke dalam aplikasi SRX namun gagal dikeluarkan kerana masih perlu membuat bayaran tambahan. Menyedari dirinya diperdaya, mangsa membuat laporan polis pada 26 Januari. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 17 warga asing dari Thailand ditahan Jabatan Imigresen Kedah. Mereka didapati memasuki negara dalam keadaan mencurigakan di ICQS Pos Kawalan Pasukan Gerakan AM di Bukit Kayu Hitam. Pengarah Imigresen Kedah Muhammad Rizwan Makzin berkata kesemua mereka ditahan dalam operasi khas ketika menaiki 10 kenderaan termasuk pacuan 4 roda dan motosikal. Kita berjaya menahan pada peringkat awal lebih kurang 10 unit kenderaan yang terdiri daripada pikap, kereta sedan dan juga motor dan juga motor. Dan daripada kenderaan tersebut kita berjaya menahan lebih kurang dalam 30 orang, 10 lelaki dan 20 perempuan. Dan daripada analisa yang kita dapat ialah sebenarnya terdapat 8 orang daripada perempuan wanita yang kita tahan bercop, maksudnya pasportnya mempunyai cop seperti mana yang tuan-tuan tengok pada di atas meja ni. Dan 12 daripadanya yang mengejutkan kami ialah tidak bercop. Dengan erti kata lain tidak ada endorsement kemasukan ke Malaysia. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 6/1/C Akta 1955. Laporan polis turut dibuat membabitkan 17 tangkapan itu selain akan direman untuk siasatan lanjut. Beralih ke info niaga, Malaysia Airports berada pada trajektori pemulihan pada 2023 dengan 72 syarikat penerbangan beroperasi secara aktif dalam rangkaiannya. MAHB menerusi kenyataan berkata lapangan terbang kendaliannya kini menghubungkan ke 147 destinasi, meningkat 9.1% berbanding tahun sebelumnya. Jumlah itu merangkumi 113 penerbangan antarabangsa dan 34 penerbangan domestik. Selain faktor laluan baharu, pengembangan turut didorong pengenalan 6 syarikat penerbangan baharu menggunakan lapangan terbangnya. Pada 2023, jumlah pergerakan penumpang melepasi 100 juta. Kali pertama sejak 2020, lonjakan 84.6% berbanding tempoh sebelum pandemik pada 2019. Pada Disember lalu, peningkatan trafik penumpang 7.7 juta penumpang direkodkan dengan 4 juta penumpang antarabangsa dan 3.7 juta penumpang domestik. Sektor antarabangsa menyaksikan peningkatan 18% daripada 3.4 juta penumpang pada November 2023. Manakala sektor domestik menyaksikan peningkatan 16% daripada 3.2 juta penumpang.
Usahawan tempatan disarankan meneroka dan memperluaskan perniagaan sehingga ke pasaran Asia Tenggara yang dilihat mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan ini susulan jumlah penduduk yang besar di rantau ini iaitu kira-kira 600 juta. Terdapat potensi untuk sesuatu perniagaan semakin berkembang berikutan pertumbuhan dan permintaan daripada industri di kawasan itu. Kerajaan negeri turut menyediakan ekosistem keusahawanan yang kukuh menerusi pelbagai program pembangunan dan pemberdayaan usahawan. Segala keperluan usahawan di negeri ini ditambah baik dan diperkasa dari semasa ke semasa. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Malam Anugerah Usahawan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Shah Alam. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengumumkan pengunduran Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Ahmad Nazim Abdul Rahman bukat kuasa 31 Januari. Sesudah itu LTAT mencari Ketua Eksekutif baru untuk melaksanakan keutamaan strategik organisasi dan menyampaikan nilai kepada pemegang taruh. Menerusi kenyataan pengurusinya, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Anwar menyifatkan wawasan dan komitmen Datuk Ahmad Nazim selama ini telah memacu LTAT menjadi dana simpanan yang mampan. Mewakili lembaga pengarah dan warga LTAT, Tan Sri Raja Muhammad Afandi memberi penghargaan kepada sumbangan Datuk Ahmad Nazim sepanjang tempoh perkhidmatannya. Dalam pernyataan sama, Datuk Ahmad Nazim turut merakamkan penghargaan di atas peluang untuk menerajui LTAT. Antara pencapaiannya sepanjang berkhidmat termasuk pelancaran Pelan Strategi LTAT 2023-2025. Perkembangan luar negara, rancangan untuk gencatan senjata 3 peringkat bersama Zionis sedang dikaji Hamas. Sumber kumpulan itu memaklumkan pihaknya sedang mempertimbang cadangan pengantara di Paris untuk gencatan senjata kedua. Pengeboman tanpa henti Zionis telah membunuh sekurang-kurangnya 26,900 penduduk di Gaza yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Perang itu juga mengakibatkan sebahagian besar penduduk kehilangan tempat tinggal dan berdepan masalah kebuluran. Malah bantuan kemanusiaan yang terus disekat akan memudaratkan lagi situasi di Gaza. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengharapkan negara-negara yang menggantung dana kepada UNRWA menarik semula keputusan berkenaan. PBB telah mengambil langkah memecat anggota yang didapati terlibat dengan serangan 7 Oktober lepas dan tidak boleh dijadikan hukuman kolektif kepada kaki tangan UNRWA. Serta penduduk Palestin di Gaza. Beberapa hari lepas, protes dilakukan penunjuk perasaan di Kerem Shalom menghalang terak-terak membawa bantuan memasuki Gaza. Junta Myanmar melanjutkan perintah darurat di negara itu selama 6 bulan lagi. Pengisytiharan lanjutan tempoh darurat dibuat pemangku Prasatan Negara Yu Min Swi pada mesyuarat Majlis Pertahanan dan Keselamatan Myanmar. Media melaporkan lanjutan dibuat mengikut Seksyen 425 Perlembagaan Negara berikutan keadaan luar biasa dalam negara. Mesyuarat juga membincangkan perkara berkaitan usaha mempantras penipuan telekomunikasi, pembangunan negara dan promosi sektor pendidikan. Selain persediaan untuk pilihan raya umum serta persediaan untuk pelaksanaan bancian negara. Sejak junta mengambil alih pemerintahan, Myanmar mengisytiharkan darurat selama setahun pada Februari 2021 dan dilanjutkan sebanyak 4 kali sehingga 31 Januari lepas. Korea Selatan, Amerika Syarikat serta beberapa negara lain mengeluarkan kenyataan bersama menggesa tentera Myanmar segera menghentikan semua keganasan terhadap orang awam. Kenyataan bersama itu dikeluarkan Wakil Tinggi Kesatuan Eropah dan Menteri Luar Korea Selatan, Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Kanada, New Zealand, Norway dan Switzerland. Solidariti turut dinyatakan kepada rakyat Myanmar dan menyeru tentera untuk membebaskan semua tahanan politik yang ditahan secara tidak adil, membenarkan sepenuhnya akses kemanusiaan dan mewujudkan ruang untuk dialog inklusif dengan semua pihak berkepentingan.
Wakil-wakil berkenaan juga menggesa sokongan masyarakat antarabangsa dalam usaha mendesak tentera Myanmar menamatkan keganasan dan menghentikan bekalan senjata serta peralatan yang digunakan untuk melakukan kekejaman. Myanmar bergolak sejak tentera menggulingkan kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 dan merampas kuasa. Armenia secara rasmi menjadi ahli penuh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC memandangkan ratifikasi Statut Rom yang menubuhkan badan itu mula buka kuasa pada 1 Februari. Menurut ICC, Armenia menjadi negara ke-124 yang menyertai Statut Rom dan negara ke-19 daripada kumpulan Eropah Timur yang berbuat demikian. Oktober lepas, Parlimen Armenia menerima pakai undang-undang mengenai ratifikasi Statut Rom sekaligus mengiktiraf bidang kuasa ICC. Menteri Luar Armenia Ararat Mirzoyan dalam surat yang diutus kepada ICC berikrar yang Republik Armenia komited untuk memberikan kerjasama sepenuhnya. Kita beralih ke berita sukan. Perkembangan bola sepak Piala Asia. Iran terpaksa menghadap permainan ke penentuan penalti bagi menyingkirkan Syria pada aksi kalah mati di Stadium Abdullah bin Khalifa awal pagi tadi. Kemenangan itu sekaligus mengesahkan slot Iran ke suku akhir. Iran terpaksa mengharungi masa tambahan 30 minit dengan 10 pemain. Juara 3 kali itu menang 5-3 menerusi penentuan penalti selepas terikat 1-1. Kedua-dua gol dalam masa permainan sebenar terhasil menerusi sepakan penalti. Jaringan penalti Mehdi Taremi pada minit ke-34 memastikan skuad tim Mali mendahului. Syria kemudian menyamakan kedudukan menerusi Omar Karbin pada babak kedua. Pada penentuan penalti, pemain Iran Ehsan Haji Safi menjaringkan penalti kemenangan untuk mengesahkan kemerdekaan skuad bimbingan Adeshir Ghalihnoy. Iran akan membuat perhitungan dengan juara 4 kali Jepun pada pentas suku akhir di Stadium Education City Sabtu ini. Dalam satu lagi aksi, juara 4 kali Jepun menepati ramalan bara ke suku akhir selepas membenam Bahrain 3-1 di Stadium Al-Thumamah. Skuad Samurai Biru berjaya memecah kebuntuan gol pada minit ke-31 selepas Ritsu Doan meledak gol hasil bola muntah daripada rebatan kencang Seiya Maikuma. Jepun berjaya menambah jaringan sejurus babak kedua bersambung apabila Takefusa Kubo yang tidak dikawal menerima bola di dalam kotak penalti dan terus merembat masuk. Bahrain berjaya mengurangkan defisit hasil gol sendiri Ayase Ueda yang berebut bola dengan penjaga gawang Zion Suzuki. Bagaimanapun, Ueda menebus kesilapan berkenaan apabila menjaringkan gol ketiga menjadikan kedudukan 3-1. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Hoki 5/11 2024. Hasrat pasukan negara untuk mencipta kejutan tidak kesampaian. Akur tewas 2-5 kepada gergasi hoki Belanda di pentas akhir. Skuad Herben Jarrod terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Van der Drift Yannick seawal minit pertama. Namun Muhammad Akimullah Anwar berjaya menyamakan kedudukan seminit kemudian. Belanda kembali di depan menerusi jaringan Rayenga Pepejin pada minit ke-6 dan Yannick pada minit ke-13. Muhammad Firdaus Omar berjaya mengurangkan defisit gol kepada 2-3 selepas babak kedua bersambung. Namun, dua gol Sander De Winch dan Jamie Van Aert memastikan Belanda berjaya meraih gelaran juara edisi sulung. Tamat permainan, Belanda 5, Malaysia 2. Sementara itu, kejayaan skuad negara muncul naib juara edisi sulung Piala Dunia Hoki 5/11 merupakan pencapaian tertinggi bagi sukan hoki Malaysia. Ketua Jurulatih skuad 5/11 lelaki Wallace Tan berkata anak buahnya telah mengerah segala usaha pada aksi final. Namun terpaksa akur dengan kehebatan Belanda selaku juara Eropah. Justru Wallace berharap pembina sukan tanah air terus memberikan sokongan padu kepada skuad hoki negara selepas ini biarpun kempunan meraih gelaran juara di Oman. Terdahulu, skuad kebangsaan yang bergelar naib juara kumpulan D menumpaskan juara kumpulan C Trinidad and Tobago 5-4 di peringkat suku akhir
sebelum mengesahkan kemaraan ke final dengan mengatasi Poland 4-3 pada aksi separuh akhir. Tular di Facebook kononnya subsidi diesel akan dimasukkan bermula Mac. Penghantar mendakwa menerima berita berkenaan daripada pemilik stesen minyak. Dakwanya, subsidi hanya diteruskan kepada syarikat terpilih yang jadi pemegang kad flat keluaran KPDN. Susulan itu, harga barangan di pasaran bakal naik. Skrip sama turut dimainkan seorang lagi pengguna media sosial. Menerusi muat naik di TikTok, penghantar mendakwa harga bahan api berkenaan akan naik kepada RM3.75 seliter. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah tidak benar. Berita palsu sama pernah dinafikan KPDN hujung tahun lalu. Menurut pihak berwajib, setakat ini tiada perubahan harga diesel membabitkan pengguna kenderaan bahan api berkenaan. Masih dalam kadar yang sebelum ini, RM2.15 itu kekal sehingga kerajaan mengumumkan nanti berapa nilai penyasaran subsidi untuk sektor awam, berapa untuk sektor barangan, berapa yang boleh untuk pengguna kenderaan persekedian di sten minyak dan sebagainya. Henti sebar maklumat palsu, elak cetus kegusaran. Penyebaran maklumat seumpama tidak mendatangkan faedah, malah si kaki tular berisiko untuk diambil tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad paduan pengharapan. Assalamualaikum.